Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White TV live pagi ni setiap hari 10 pagi. Ini lewat sikit 5 minit. Di platform di channel White Music. Semalam. Hari ni masih bersendirian di platform White TV. Semalam saya Amru dah dapat berkongsi tempat dengan Kira sebab ada urusan yang dapat apa orang bilang ni, yang dah dapat dielakkan lah, ada sesuatu yang saya uruskan. So pagi ni 7 Ogos 2020 bersama dengan 17 Zulhijjah, hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, penghulu segala hari. White TV bersiaran seperti biasa di channel Facebook kami White TV, dan kita harap kita akan kongsikan konten yang sama di page Facebook White Music untuk tontonan warga Sandakan, di mana setiap hari kami akan berkongsi berkenaan dengan apa yang berlaku di Sandakan. Kita ceritakan apa saja yang mungkin menjadi topik bualan ataupun menjadi cerita-cerita orang Sandakan. Bila sebut pasal Sandakan, orang mau tahu apa sebenarnya yang berlaku di Sandakan hari ini. Kalau kita tengok setiap pagi Sandakan FM ataupun radio RTM Sabah, radio RTM Sandakan, diorang akan update sana sini apa yang berlaku pada hari ini. Setiap hari berkongsi di setiap platform, di setiap channel radio yang diorang ada. Dan radio yang diorang ada, diorang berkongsi. Dan di White TV pula, dia nak kongsi dengan siapa-siapa. Sendiri saja, berdiri secara live, duduk secara live, bersiaran secara live, untuk ceritakan tentang apa yang berlaku sana sini pasal Sandakan. So macam semalam, Kira Meldan, dia berjaya berkongsi sesuatu yang saya rasa mendapat perhatian orang Sandakan. Orang Sandakan ni sebenarnya penat banget kalau asyik berfikir pasal apa yang berlaku di Sandakan, bercerita tentang politik mungkin, bercerita tentang COVID, apa lagi. So, tidak mau fikir benda tu, lebih baik kita bersantai, kan? So, nyanyi-nyanyi, boleh 7 lagu, boleh minta request begitu. And then Kira sampaikan dengan sangat hebat sekali. Dan kita nampaklah macam mana penerimaan warga Sandakan di page White Music semalam. Wow, sangat lebih kurang saya belanggarkan 12,000 jugalah yang sangat mahukan ada sedikit hiburan, penghibur hati. Tidak maulah dengar berita maklumat tentang Sandakan ni, tapi pengisiannya mendatar saja begitu. Kita mau cerita pasal perkembangan yang berlaku di Sandakan. Hari ini selepas pengumuman pembubaran DUN, kita lalui sudah kurang daripada 60 hari, sebulan lebih sekali lagi untuk kita ketahui. Sedikit hari sekali lagi kemungkinan kita akan ketahui sudah siapa yang akan bertanding di dalam DUN yang dipertaruhkan 73 DUN di negeri Sabah ini selepas pembubaran yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah sendiri. Sambil-sambil tu peningkatan kes COVID di Sandakan berlaku lagi semalam. Kami cuba untuk dapatkan fakta yang lebih tepat supaya orang Sandakan jelas bahawa kejadian itu berlaku di mana, dan kita tidak update maklumat itu secara terlalu umum di Sandakan, ataupun kita terus bagi tahu bahawa kes itu berlaku di Sandakan, tapi selepas dapat maklumat yang lebih jelas baru kita sampaikan dia pada hari ini. And then ada lagi yang kita boleh kongsi tentang perkembangan di Lubnan, macam mana juga kejadian video viral yang kami kongsikan sebelum ini melibatkan ibu tunggal di dia berlaku di kawasan area Batu 32 sana, di kawasan Segaliut. Itu yang difahamkan. Dan ada individu lah, ada pihak yang prihatin dan membantu mereka di kawasan perumahan itu. Jadi itu antara topik yang kami bincangkan. Dan sekarang ni juga sebenarnya berlangsung satu program di Taman Murni, PPR Taman Murni Batu 7, program Community Hijau. Okey, itu dianjurkan oleh penduduk di sana dan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Sandakan, dengan kerjasama Kementerian Perumahan Sabah. Dan hari ini program itu akan dirasmikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian itu, yang akan berlangsung bila-bila masa daripada sekarang ni. Kalau ikut jadual dia bermula jam 10
kita pasti akan ada perasmian yang berlangsung dan kita akan diwar-warkan. So welcome Hai, sahabat. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jumat. Sorry hari ini lambat sedikit. Enggak Pak. Jadi kita Biasalah kan teruskan mood raya kan. Oh iya Pak kan? Tapi Mood raya. kalau kami tidak mood raya, hari Jumat memang dia begini Ya, saya kira. memang mood Jumat sebenarnya. So selamat datang. Saya bukan sendiri bos sebenarnya. Lama sudah ada dengar suara tu. Kita mau buat tadi. Itu pembantu paspor kita bertawaf. Nasib kita tak ada haji tu. Wih, baik tu. Oh sebut pasal tu pun memang ada haji kali ni kan. Oh, ya. Untuk orang Malaysia lah. Tapi Zina ni semalam adakah masa Tak dia ada. lagu muzik? Dia ke rumah. Dia ke rumah. Jadi yang ada semalam cuma Kira. Saya sempat sebutkan tadi Kira bawa pengisian yang sangat menarik dan menjadi tumpuan orang sanakan semalam di White Music. Jadi hari ini berdua, jadi harap adalah sedikit tarikan hiburan gitu, boleh kan? Jumaat dan InsyaAllah semestinya kita tak boleh buat boleh. begitu kan? Kita tarik. Tiba-tiba pula punya lagu Nisa Sabian di sini. Pula. Oh, tahu kan? Yang ada unsur Islamik gitu sesuaikan dengan hari. Ya. So, apa kabar Kira? Alhamdulillah, sihat. Dua-dua sihat. Betul, Pak? Betul lah, sihat tak ni. Ya, ke suara macam serak-serak basah gitu. Sebab kita nak memaki. Tak ada, kita main-main jadi Jumat itu baik tu. Alright. Jadi tidak apa, kita sekarang ni YTV berdua live setiap hari ya, Kira. Okey. Jina ni kan mau dengan si Kira kan mau dengan Boleh Zina juga ni? dengan aku. Boleh dengan kita. Okey, right. So, kalau ikut topik yang kami akan kongsikan, saya sudah sebutkan tadi, kita mau sentuh tentang 4 kes yang berlaku di Sandakan, COVID-19, dan macam mana ada golongan ibu tunggal yang kita dapat video viral dia sebelum ni. Sudah dapat perhatian, kita tidak tahu, cuma kita belum tahulah keputusannya macam mana, bantuan tu bentuk macam mana, adakah dia dapat semua atau tidak. Kemudian kita akan sentuh juga tentang program komuniti hijau yang sedang berlangsung rasanya Di Taman Murni ya? di Taman Murni. Kemudian lepas tadi banyak orang. Ya, musim PRN ni, pilihan raya negeri ni, ada calon yang muka-muka baru yang memang akan bertanding di kerusi panas. Contoh? Contoh. Muka-muka kita. Kita mana layak lagi. Tapi kita akan jumpa dia nanti. Okay. Kita usahakan untuk kita dapat jumpa calon-calon ni. Kalau dapat kami akan berhubung sebab seorang ni, Zina ni, dia perempuan. Oh, macam kita. Perempuan. Tapi dia peguam. Oh, peguam bela. Peguam cara, peguam bela, peguam syariah, dah tahu. Yang penting Tapi peguam lah. dia dikabarkan dia seorang peguam dan dia akan diletakkan di Dun Sungai Sibuga. Itu maklumat atau sumber yang kami dapat setakat ni daripada orang awam. Dia juga terlalu tepat, tapi okeylah kita war-warkan. Kemudian ada lagi satu orang. Siapa lagi? Lelaki ke perempuan? Muda, lelaki. Okay. Ini betul-betul muda. Sekitar umur? Zina ni. Ya, lebih kurang. No. Zina ni 6 tahun. Terbaik. Mungkin awal lewat 20-an lah, dalam 28, 27 begitu. Oh, umur kakak muda Kira lah gitu. Dia aktif dan dia anak pada seseorang yang juga pernah menjadi calon. Siapa? Itu. Nantilah Bila rahsia. di dalam Parlimen Libaran dia pernah bertanding pada pilihan raya umum yang lalu di kerusi Parlimen Libaran. Okey, dan kesudahan dia tewas. Tetapi kali ini anak dia, kalau tengok pada cara dia menyampaikan, dia tunjuk gambar, dia tunjuk aktiviti, dia bilang perlu orang macam sekarang ni perlu sediakan peluang pekerjaan untuk orang muda. Tapi Mac jangan jajal nanti tak dengar. Okey. Betul tak? Alright. Jadi dia boleh ketengahkan diri dia melalui kaedah begitu, dia tunjuk gambar, dia tengah buat aktiviti. Oh, so nampaknya dia mendapat tarikan begitu. Ya. Wah. Sebab kalau cara macam tu, dalam musim pilihan raya negeri begini, musim-musim pilihan raya, hantar gambar bercaption begitu, dia memang ke arah menonjolkan diri. Lepas tu ada lagi gambar yang macam image korporat sedikit begitu, siap nama di situ. Sebab pin itulah yang kita tahu dia tu anak kepada bekas orang calon. Oh, tapi kita tak kasih tahu kat sini siapa nama ayah dia kan? Tak payah. Payah. Mungkin orang sana kan Dah semua nak jumpa dia nanti. Kita dapat, kalau ada rezeki kita dapat jumpa dua orang calon ni. InsyaAllah. Kalau dapat jumpa calon lain pun boleh. Calon Dun Gum-Gum. Lagi? Calon Dun Elopura. Lagi? Dun Tanjung Papat. Lagi? Dun Karamunting. Lagi? Banyak lagi lah. Banyak. So hari ni Dun kita Sekong nak sampai ceritakan segala. tentang dunia. Ya, Yang untuk makhluk-makhluk hijau tadi sudah. Itu belum lagi. Tapi alang-alang kita sudah sentuh tentang calon-calon ni.
Ada satu lagi yang ini dia betul-betul tonjolkan diri sudah. Cikgu Alias. Okey. Kalau ikut di sini ada Facebook Cikgu Alias yang dia sendiri memang sudah macam official sudah. Macam lah tapi sebenarnya belum lagi. Dia okey. Ini ya? Oh, ada dua di situ dia. Okey, ini dia. InsyaAllah saya dan rakyat Batu Sapi akan menjadi Super Saiyan Goku. Mesti kau kenal kan Jina ni? Kenal lah. Siapa Super Saiyan tu? Goku lah. Oh, dia lah Super Saiyan. Goku tu itu lah Super Saiyan. Nama dia punya karakter Dragon Ball. Oh, begitu pula. Super Saiyan Dragon Ball. Super Saiyan tu dia punya kekuatan. Nama dia Goku. Lepas tu karakter dia di sana adalah Dragon Ball. Wah, begitu bah. Begitu. Kalau Jina ni bercerita. Sebab kita kan suka kartun. Oh ya, betul-betul budak-budak suka kartun. So dia bilang akan menjadi Super Saiyan Goku dalam PRN kali ini. Hidup rakyat dia kata. Wah, tapi And then dia bagian siapa? Gambar profil Cikgu Alias sekarang ni memang begitu. I want to fight for freedom. Gambar-gambar pilihan raya betul dia. Ini dia nak pergi Dun ke apa ni? Memang kalau ikut ni kemungkinan besar dia akan bertanding di Dun Sekong. Wah, Sikong tu ke mana? Sekong ke Karamunting. Dah pasti. Tapi di dalam Parlimen Batu Sapi. Dua Dun itu. Di dalam Alright. kawasan Batu Saya Sapi. ada baca komen. Dia bilang Parlimen Batu Sapi. Parlimen. Oi, ini pilihan raya negeri. Bukan pilihan raya. Tu dia bilang umum. bakal Parlimen Batu Sapi. Oh, begitulah itu. Jadi mungkin kalau dia menang di sini, nanti pilihan raya umum, dia boleh diletakkan di parlimen pula. Ataupun kalau dia kalah ke di sini, dia akan diletakkan di sana pula untuk bertanding parlimen. Dia sebenarnya bekas timbalan pengurusi amanah Sabah. Oh, besar jawatan dia dalam politik Sabah sebelum ni. Wow. Bekas timbalan pengurusi amanah. Yang ketua amanah atau pemuda amanah tu bagi statement sebelum ni kan. Dia dalam parti yang sama lah. So dia berkenal tu dengan orang tu. Jadi dia antara orang Cikgu Alias ni, antara individu yang kita nampak Facebook page dia, Facebook dia sendiri bercerita tentang dia menceritakan sesuatu lah berkenaan dengan pilihan raya. Kemungkinan besar dia bertanding ni. Dan bendera dia, bendera kat belakang tu Sabah punya. Iya, betul. Kan? Lepas tu 2016 kiri kanan. Oh, ini dia kongsikan dia punya gambar sebelum ni dia ada berlatar belakangkan Parti Keadilan Rakyat bersama dengan mendiang Dato' Wong bekas ahli parlimen Sandakan. Lepas tu banyaklah dia update tentang politik, memang banyak. Jadi kemungkinan besar ini adalah antara Orang-orang yang akan di bertanding. pilihan raya negeri ni. Kita tak tahu di Dun mana, tapi yang pasti daripada komen tadi Batu Sapi, area Batu Sapi lah macam tu. Tapi tak pasti area Batu Sapi tu kan banyak. Karamunting, Tanah Merah, Jalan Lela. Semua pun Batu Sapi. Hai, banyak sangat sapi-sapinya. Itu jalan je ni. Oh iya ke? Tapi Dun ada dua saja. yang kita pecah. baru nak angkat dengan banyak jalan Batu Sapi. Tapi kenapa? Dalam keadaan begitu, Jena ni tahu Super Saiyan tu siapa. Tapi itu yang kita respect. So, cukuplah begitu. Kita ceritakan sedikit tentang pilihan raya negeri. Memang bahangnya masih ada. Kita menunggu sejak keputusan. Ini bukan masih ada, memang terasa bahannya. Iya kan? Terasa hangat betul. Gitu. Terasa macam hangat. Super Saiyan yang dia cakap tu. Macam api sudah di situ kan dengan rambut yang apa? Yang menggerbang. Menggerbang begitu. Terpacak ke atas. Okey, right. Jadi, tak mau habis cukup cerita pasal politik. Kita masuk cerita pasal kes COVID boleh? Boleh? Ya. Ayo. Kat Sentosa kan Batu 2.5. Ya. Dekat dengan sekolah tu. Sekolah apa? Sekolah Batu 2. Batu 2. St. Mary's ke apa? Yes, St. Mary's. Betul. Jalan ikut jalan situ dekat sikit. Untuk sampai ke Ingatkan Kampung Sentosa. orang kat sini rupanya M4. Yes, sebenarnya kejadian tu melibatkan bukan warga negara. So saya terima maklumat yang berbeza apa ni Jina ni. Contoh? Kalau ikut sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dia daripada 4 orang ni, satu warga negara dan 3 tu bukan warga negara. Tetapi kesemua ni kes import. Maksudnya diorang datang daripada Filipina dan masuk ke Sabah. Jadi disandarkanlah diorang masuk ni. Gitu. Tapi ada juga sumber mengatakan 2 bukan warga negara, 2 warga negara. Tapi pula orang cakap sebabkan satu orang tu warga negara. Yang 3 ni bukan. So yang ni bos ni bawa 3 tu pergi sini masuk. Begitu. Itu jenis cerita lah. Kita tak mana tahu yang mana fakta. Mungkin, betul. Tapi walau macam mana pun
COVID-19 dapat empat dah. Apapun fakta itu boleh tengok di sumber Kementerian Kesihatan. Kita boleh tahu siapa dia, tapi yang pasti ada maklumat yang mengatakan yang dorang ni sudah dihantar di pusat Kuarantin. kuarantin. Patutlah kemarin ada peronda limpas Nino ke sana Batu Tujuh kan Kak Batu Putih tempat kuarantin. Ya, sekitar Batu Putih. Jadi mungkinlah sudah ada diletakkan di sana lepas didapati positif. Tak kenapa masuk? Itulah kita pun macam mana pintu masuk kita ni Ya. boleh bukanlah kita bilang diceroboh. Ya. Memang itulah laluan masuk. Cuma Kenapa memberi laluan terlebih dahulu sedangkan di Zamboanga dan Menilaga sekarang masih dalam kes yang tertinggi. yes, So di kes kawasan Filipina sana sangat memang tinggi. akan pergi risiko kalau pergi masuk ke sini. Ya betul je ni. And then kalau benda tu tidak dibenarkan masuk, orang tidak akan lepas bahkan. Tapi disebabkan orang Melainkan masuk. sebabkan orang bagi diorang masuk. Yes, dan saringan mendapati orang positif. Itu nasib baik ada saringan. Kalau tiada, Kalau tiada mungkin kalau lah musimnya bukan COVID, tidak ada pun pandemik ini, tidak ada pun virus ni, mungkin dia boleh masuk, dia dianggap sebagai orang yang masuk secara haram ke dalam Malaysia. ya secara haram makan Sebab Malaysia. mungkin Tapi tidak ada yang kita tapisan pelikkan begitu. sekarang kawalan ketat. Luar negeri yang orang Ya. jauh-jauh tak boleh masuk sedangkan sebab kita masih dalam keadaan pandemik COVID-19. Lagi-lagi kat Manila tu masih tinggi jangkitan ke sana. Paling tinggi. Paling tinggi. Antara paling tinggi di Asia juga sebab tu kita tidak mahu kes ini menular balik di Sandakan. Pada 4 orang. Lepas tu yang cek dia tu siapa? Cek di sini, cek di sini lagi, lepas tu cek sini lagi tu. Banyaklah kaedah dia Banyak untuk je. mengambil sampel sama ada dia mau dikesan positif atau negatif. Itu prosedur lah kan. Tapi Cuma, kan, nasib dia dari import dia tak berjalan-jalan Yes, lagi. Macam betul. Prima tu hari ni baru-baru tu tutup kan. Ya, tutup. Sebab dia punya pekerja. Bukan pekerja. Bukan pekerja. Pengunjung. Pengunjung dia positif. Ya, pengunjung dia dapat positif dan orang terpaksa lah tutup sekejap Lepas untuk tu, bersihkan orang punya kita premis. baru nak build foundation kasi tak jadi. Ada buat tempat lain, ada di Bandar Prima, ada di Bandar Kimpung. Alah, ada kita di- takut nanti orang tu dah terjes semua benda macam tu, tempat macam tu. Tak Ya, lah. sebab dia peminat Sebab dia peminat apa tu Watson. Watson. Oh, ya. Tiba-tiba dia pergi terjebak Batu Lapan. Tapi kan Jina ni yang pasti kawalan di pinggiran atau pintu masuk Sabah ni sebenarnya ketat. Cukup ketat dan kita sangat menghormati respect salut kepada anggota keselamatan kita yang memang berjaga pasukan Eskom dia. Sebab Ya. Sandakan ini menurut maklumat yang saya terima sendiri ini adalah zon merah Eskom. Jadi dia perlu berwaspada. So that's why lah Jinani cakap tadi. Kan dia bilang 3 orang tu bukan warga negara, 1 Ya. warga negara. So, diorang sama-sama masuk. So, warga negara tu ngama teori ke? Apa ya? Ya, Ngam lebih lah orang yang cerita tu. Dia tu macam bos bawa pekerja 3 orang tu masuk sini. Itu maklumat yang Jina ni Itu yang dapat maklumat dengar. kita tahu lah. Yang kita dengar khabar banyak sangat khabar. Yalah Sandakan ni. Sebab mustahil dia masuk ke sini kalau orang tu tak bagi dia jamin masuk sini. Yes, Gitu. betul. Mana boleh suku-suku masuk, terbaik. Betul. Dan bagusnya Jina ni dia senang dapat info pasal benda ni daripada grup-grup Banyak geng-geng grup-grup Jina kawan ni. kan, geng-geng kita. Geng-geng kita yang suka membawang. Jadi okey, maklumat dia begitu dan selamatnya Sandakan sebab orang sudah dikuarantin dan tidak sempat berjalan-jalan. Tak Kan, Jina sempat ni? berjalan-jalan. Jadi kita haraplah orang Sandakan terus berwaspada, berhati-hati, sentiasa pakai Pelutup sepenuh muka, Iya, betul. hand sanitizer. dan Jaga jarak. penjarakan. Jaga jarak diri Um, kamu. hari tu kita ada function menyanyi kan best orang-orang Batu 10. Semua jaga jarak. Serius ah? Bagus-bagus orang tu kapasiti dia 100 jadi 200. Sebab jarak, Pandai buat jarak penjarakan. lagi, jarak lagi, jarak lagi. Tapi tak pesta kita menyanyi asal orang pegang mic. Psst. Pegang mic lagi. Psst. Ya, mesti. Orang rosak mic kita oleh hand sanitizer. Ya, sebab kalau test mic ni tak boleh tiup-tiup kan? Tak boleh Dia mesti yang apa. No? Ataupun just cakap. cakap. Test 1 2 test 1 2. Ya. Test 1, 2, 2. jadi 2 tu tak- dia low. 2. 1 tu, Test one, 1 tu dia low, 2 tu dia high. Test 1 1, 2. Oh gitu. Itu. Jina ni Acing. Cencana. Okey. Jina ni mungkin boleh buat sedikit apa? Apa lagi? Boleh hiburkan sedikit nanti. Boleh. Ya, kita habiskan dulu cerita pasal apa nama ni? COVID.
Hah? Sebab kita tahu Menteri Kesihatan kita sendiri, Kesihatan Sabah, dia ada sebutkan Datuk Frankie pun memang ini adalah kes yang berlaku di Sandakan. Okey, kita tengok apa maklumat yang diberikan oleh YB Frankie, Datuk Frankie. Dengan pertambahan 4 kes. Okey, 3 daripada kes baru yang dilaporkan di Sandakan itu adalah warga tempatan dan 1 kes yang menyebabkan warga asing. Terbalik kita Jina ni. That's why kita cakap teori. Kami baca balik maklumat dia, 3 daripada kes. Okey. 4 kes baru dilaporkan di Sabah hari ini semalam membabitkan kes import bagi warga negara asing, warga Filipina yang baru pulang daripada Filipina. 3 daripada kes Diorang dari baru. melancong lah ni. Tidak tahu. Lepas tu Sebab pun 3 orang tu melancong 3 warga- orang. Iyalah, Iya. melancong 3 orang balik Bawa sini balik. bawa anggota 1 orang. Ha? Dan 3 daripada kes yang baru itu dilaporkan di Sandakan. Itu adalah warga tempatan dan 1 kes lagi melibatkan warga asing. Alah. Tak Tapi tak salah. kenapa. Tak pula, yang penting kesimpulannya 4 orang. Ya, 90 orang. Lepas tu menteri itu kata dengan pertambahan 4 kes itu menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di Sabah sebanyak 406 kes. Itu dia. Dan dia buat pecahan di sini kes aktif yang masih dirawat di hospital berpakar seluruh Sabah adalah sebanyak 19 kes, iaitu 6 di Penampang dan Sandakan serta 2 kes di Kota Kinabalu, manakala masing-masing 1 kes di Tawau, Tuaran, Kota Belud, Papar dan Beluran. So begitulah daripada kes 4 orang ni, diorang adalah Warga negara dan 1 warga asing. So ini maklumat yang tepat daripada kenyataan Yang padat. Yes, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie. Okey, jadi itu saja yang kita boleh kongsikan dulu pasal COVID. Kita pasal cuma COVID. harap-harap warga Sandakan ni supaya berhati-hatilah. Sentiasa berwaspada. Sebab Sandakan Betul. tak sunyi daripada kes-kes begini. Kita kembali ke zon kuning bila ada catatan baru berkenaan kes COVID-19. Dah bagus-bagus beberapa bulan tu zon hijau, dah kuning lagi, kuning lagi, kuning lagi. Tak belum masak kuningnya. Yalah. Lepas tu masak warna merah. Lepas tu warna merah, tak pahit. Susah kita nak on kat YTV nanti. Ya, betul. Sebab bukan YTV saja yang akan susah untuk bersiaran. Sudah pasti semua aktiviti kita ni akan Terkawal. terpaksa tersekat sedikit lah bahkan. Jangan jadi macam di negeri Kedah yang sudah dikenakan zon merah, lockdown. Sebab orangnya degil. Ya. Ui, betul-betul kesiwa gangga ni. Dia memang degil. Ada yang Abang Adin cerita tu, kemarin ni dia cerita. Abang Adin tu siapa cerita? Terlupa. Pasal? Dia pemilik restoran. Lepas tu dia positif. Pas dia dengan kuarantin, dia suka-suka buka restoran dia. So dalam masa dia itu buka kesiwa restoran. gangga ke bukan? Itu kah suka tu? Lepas. Lepas dia buka restoran, ada orang pengunjung 20 orang kena positif. Sekarang orang bukan saja geram dengan dia, nak keroyok dia pun ada. Oh, tapi bukan sana kan? Dalam kat sini. Jauh dapat. Jangan kamu datang sini kamu buat hal yang Cuma sana. kita nak beritahu jangan jadi macam tu. Ya, betul Gina ni. Kan? Betul. 4 orang ni kalau ke tempat berjalan-jalan potong kaki. Kejam. Macam sangat. Jangan begitu. Alright, jadi thank you. Maklumat yang kami terima, Gina ni kongsikan juga. Sudah cukup kita cerita pasal COVID. Nanti ada masa kita boleh kongsi lagi maklumat yang lebih tepat. Perkembangan hari ini, setiap hari memang akan ada sidang media berhubung dengan perkembangan semasa COVID di Malaysia. Gina ni, satu lagi benda yang kongsikan. Kan hari itu kita ada kongsikan video viral suara Ibu Tunggal. yang minta supaya pihak berkuasa janganlah robohkan rumah dorang. Dorang tak tahu mau tinggal di mana. Betul. Dan dorang ni mengaku dorang tidak ada laki. Dorang ini ibu tunggal. Ibu tunggal dan ada anak kecil. ada anak kecil. Lepas tu kalau dorang kesian kepada dorang, dorang tak minta banyak. Dorang cuma mau ada penempatan Ya. sebelum dia di tempat Sebelum dia di dirobohkan. tempat tu dirobohkan. Tetapi dorang memang minta je ni supaya ada simpati daripada orang ramai. Tapi dalam banyak dalam posting yang kita buat tu banyak komen yang mengatakan dorang ni yalah kelompok dia sebenarnya. Mungkin ada yang daripada kalangan Setinggan. Dia memberi kesan kepada penghuni-penghuni Setinggan. Sedangkan kes ini sebenarnya pada saya lah, saya belum pasti. Kalau tengok pada imej rumah ni, ini imej rumah Setinggan ke atau bukan? Macam rumah yang Rumah tepi-tepi jalan bah di kawasan Segaliut sana kan. Jadi
yang menjadi kesan sekarang ni kepada golongan setinggan. Orang kata mohonlah PPR, kenapa tak uruskan dari dulu. Betul. Tapi siapa pun apa orang bilang yang melalui situasi begini, orang terpaksa terima saja apa komen daripada orang ramai berkenaan Betul dengan lah, masalah ada yang orang hadapi. positif, ada yang negatif. Tapi yang pasti untuk mengelakkan kejadian seperti ini, orang sebenarnya sudah sedar kalau tahu ada projek besar mega melibatkan pengambilan tanah kawasan dorang. Kalau sudah dengar berita tu berlaku begitu akan sampai ke tempat dorang, uruslah siap-siap. Ataupun kalau duduk di atas tanah orang, kalau boleh pindahlah segera. Kan? Sebab Tapi bila dengar tidak mau rintihan jadi macam dia, ni. sedih Sedih lah, Bang. lah. Sebab tu kita highlight benda tu. Hmm. Tetapi apa yang kita mau ceritakan adalah semalam ada seorang yang prihatin, nama dia Dato' Samsudin Yahya. Okey, beliau ni kalau saya tengok sebelum ni, dia banyak bergerak aktif di sebelah Batu Sapi juga. Ah, Okey, dan orang kata ini adalah kawasan Dun Sekong. lepas tu, yang tadi tu ah. Yang tadi ni, yang Segaliut. Segaliut ni, dia punya kawasan tu sebenarnya masuk. Walaupun dia di sebelah Batu 32 sana. Jalan mau pergi sana tu memang kena ikut sini. Jalan darat. Tapi itu adalah Dun Sekong. Sebab tu lah Datuk ni, dia prihatin dan dia hadir sebagai tanda simpati, seterusnya menyampaikan sumbangan bantuan peribadinya kepada 2 buah keluarga. Betul lah, 2 ibu tunggal tu. Alhamdulillah. Tapi yang kita tidak tahu, bantuan itu hanya berbentuk, kita tak tahu dia berbentuk apa. Ya, betul. Sama ada bentuk itu kah, ini kah kan? Ya, ataupun Mana tahu dia memang- bagi rumah? Yes. Yang itu aku bilang. Kalau dia dapat bantuan yang serupa itu, alhamdulillah, selesailah dorang punya masalah. Hendaklah dorang tidur sering jalan bawah Tapi jambatan. kesian tu, dorang ibu tunggal lagi. Cuba bayangkan kalau kemurang di tempat orang kan. So atas dasar simpati dan peri kemanusiaan, Datuk Haji Samsudin Yahya ni telah turun dan bagi bantuan. Okay, kemudian dia bilang Datuk tu berharap kerajaan yang ada hari ini dapat mempertimbangkan wang pampasan dan menyediakan kemudahan rumah sementara kepada ahli keluarga yang terlibat seperti mana yang diusahakan oleh kerajaan sebelumnya. Okey, dia menyentuh tentang macam mana kerajaan negeri Sabah ni kalau boleh beri perhatian kepada dorang ni. Bantulah dorang kalau boleh sediakan rumah. Apapun isu yang berlaku di sebalik itu kita tidak tahu, tapi kita harap ada bantuan yang serupa itu. Sebab dorang kalau sudah diroboh, mana dorang mau tinggal? Satu, mana orang tinggal. Lepas tu cuma orang nak mandi. Lepas tu nak makan apa semua kan. Anak-anak lagi. Anak-anak lagi, dia start sekolah kesian sudah tu. ni. Kan? Tapi Alhamdulillah, tahniah kepada Dato'. Apa tadi? Ya, Dato' Samsudin Yahya. Semoga Siapa dimurahkan tu lagi dia? rezeki. Tak pasti. Adakah kena mengena dengan PRN nanti? Macam. Okey, kalau Mestilah tengok ada. pada gerak kerja dia pula Gerak kan. kerja dia mesti Ah. ada. Sebab dia nak tunjukkan diri Dia kan. nak tunjulkan diri itu satu, tetapi di sini dia zahirkan dia punya simpati sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks PRN, kemungkinan besar ini juga boleh diangkat sebagai Calon. Calon. InsyaAllah. tengok orang dia. Okey, boleh tangan. Datuk Haji. Macam pernah Masih jumpa. bertenaga. Macam kita pernah jumpa tapi tak pasti ke mana. Inilah ini yang saya bilang tadi Cina ni. Nama dia Muhammad. Penyelaras atur kerja program. Wow, tapi dia memakai baju imej parti warisan. Inilah dia yang kami sebutkan tadi, kemungkinan besar dicalonkan ataupun kemungkinan besar mencalonkan diri pada, tapi dia di kawasan tu sama ada Sungai Manila ataupun Sungai Sibuga. Tu dia pegang ayam. Tapi di sini dia punya caption, dia bilang kerajaan ataupun kita perlu menyediakan peluang pekerjaan. Bukan, perlu merebut apa nama macam pekerjaan lah. Macam peluang pekerjaan lah. Dia ni boleh menyediakan peluang pekerjaan melalui pertanian, peternakan. Peternakan mungkin ayam ni. gitu. Ayam. Ini mungkin antara peluang pekerjaan yang boleh disediakan di sana kan yang berbentuk apa nama ni, pertanian, perladangan, peternakan. Tengok dia memang ada kandang lembu. Wah, besarnya. Kambing. Kamu kambing. Puas ni. Jadi ni lepas tu dia buat kerja-kerja kemasyarakatan, bersihkan kawasan, dilarang membuang sampah di situ. Jadi Banyak gambar yang dia kongsikan. yang kita mau sebut tadi tu yang ini. Tu dia. Inilah yang dikatakan bakal kandidat yang akan lawan
dia dijangka, ialah kalau dia merebut kerusi, kalau dia bertanding di kerusi DUN Sungai Manila, Sungai Sibuga, sudah tentu calon yang akan ditandingi adalah bekas Ketua Menteri sendiri, Tan Sri Musa Ahmad. Oh, wow. Jadi So, dia memang pula terasa wanita bahang-bahangnya. tersebut seorang lawyer. Pejabatnya ada di IJM. Sebelah ni saja Jinan ni. Oh, sebuah boleh jalan kaki ke sana. Oh, boleh jumpa dia ni. Wah, ada. Saya ingat yang lelaki tau, rupanya yang perempuan tu mau jadi calon. Dan macam masih muda kalau tengok-tengok dia kan. masih muda. Macam 40-an. 40-an lah, 30-an lah gitu. Oh, tak 30. Oh iya, 40-an lah gitu. Tapi okeylah, ada calon. Ada calon Boleh wanita. tengok, boleh cari. Kamu boleh tengok apa yang kami sebutkan ni. So itu antara calon yang mungkin akan mengisi, sebab kita sentuh si Dato' Samsudin tadi. Dia sebenarnya nampak cara kerja itu macam seorang yang mahu mengisi kekosongan kerusi politik yang sekarang telah dikosongkan. Betul ya, nama dia Dato' Samsudin. Okey. Jadi alhamdulillah nasib ibu tunggal itu sedikit terbela lah sedikit kan. orang bilang terbela dan beban dia tidaklah terlalu berat sangat. betul. Gitu. Betul. Jadi apa lagi yang kita boleh kongsikan hari ini? Program Jom Hijau tu mana? Jom Hijau pula. Jom Program Hijau. Komuniti Hijau. Komuniti hijau macam ini ke? Ya, tapi tak tahu apa sebenarnya yang Tina ni boleh gambarkan program seperti itu. Mungkin untuk kebersihan. Yes, betul. Kebersihan, untuk pokok-pokok apa semua kan hijau. Sekitar Tapi semula. kalau tengok kawasan Tapi kalau kita tengok kawasan Taman Murni. Murni itu, mana ada kebun? macam mana? Cuma sebabkan sekarang ni dekat pandemik COVID-19 kan MPS kan dah tak bekerja ambil sampah apa semua. Okey. Semua itu bergantung dengan orang-orang yang membersihkan kawasan tu. Sebab ada PPR atau Murni ke mana-mana lah PPR, banyak kotor sampah dia. Okey, so mungkin Jom Hijau ni dia lebih Nak beli tumpu fokus kebersihan gitu. kebersihan. Jadi bila bersih, hijaulah kawasan tu. Hijau lah kawasan tu, tak tu gotong royong, ramai-ramai. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Sampai setiausaha tetap menteri tu. Menteri Perumahan Sabah. Kalau kita tengok pada banner ni, Setiausaha Tetap Datuk Hajah Hasna Mat Saleh, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Dia yang akan rasmikan program tu nanti. So lebih kurang begitulah kan. So, lebih dia kurang begitulah. pun melibatkan MPS sendiri dan kalau tak silap lah Satuan Penduduk ataupun apa-apa kumpulan Orang-orang komuniti. mungkin akan ada bergotong royong juga untuk membersih sana. Sebab sampah di sana dapat teburan dah. Ya ke? Sebab jarang orang apa tu buang dekat tong je betul-betul. Orang Mungkin terlalu tepi je. melimpah mungkin. Penuh Melimpar. sudah. Sama je tepi-tepi jalan-jalan gum-gum hari tu baru-baru kita di sana pergi menyanyi. Ya. Sebab tu mungkin orang adakan aktiviti macam ni. Sikit-sikit untuk kita jaga kebersihan. Itu. Dan dia disokong penuh oleh Majlis Perbandaran Sandakan. Alhamdulillah. So mungkin ada banyak lagi sebenarnya masyarakat di Sandakan ni yang boleh contohi program seperti ini, lanjutkan program seperti ini. Mungkin mesej yang boleh disebarkan melalui program begini jenis ni adalah kalau bersih, virus pun tidak ada. Ya. Boleh ke itu begitu? Betul, boleh juga macam tu. Adakah virus akan menyerap melalui kotoran? Macam? Iyalah, maksudnya kita ni mau bersih sebab tu kita pakai hand sanitizer kan? Tiba-tiba orang mungkin pernah dari sampah tu baju orang yang pernah positif kepada buang sana tak? Kotor ke apa? Macam apa dia punya mask tu yang Dia punya mask buang kat sana. sembarangan kan? Lepas tu anjing pergi bongkar, kucing pergi bongkar, kucing sudah terpijak naik rumah orang. Kucing tu kena Positif. COVID kan? Orang tu kena COVID. Sebab dia pegang kucing dia yang kotor baru balik dari tong sampah. Gitu. So mesej yang jelas adalah kita mahu program seumpama ini diteruskan dan sudah pasti yang memberi kesan yang positif kepada persekitaran, bersih dan hijau. Betul. So komuniti hijau, komuniti yang mengutamakan kebersihan, komuniti yang sentiasa memelihara alam sekitar mungkin, komuniti yang sentiasa menjaga apa nama ni? Jaga jarak atau apa? Yalah lebih kurang lah. Yang berkaitan dengan itulah sebab ini musim dia pandemik COVID-19. Betul. Sebenarnya jadi- banyak program yang kita boleh buat. Yes. Tapi sebab pandemik COVID-19 susah sikit. Sekejap Jina ni, tadi Jina ni bilang kamu limpas di Batu 12, kamu pergi menyanyi.
Batu 16 ah. Batu 16. Oh nampaklah sering jalan. Pas. Menyanyi tu jauh betul. Kau menyanyi di sini sekejap boleh? Woi, aku apa? Tak ada handsfree. Tak ada handsfree. Woi, pasang semua. Sebenarnya kita mau sedikitlah selingan kan. Mungkin Gina ni boleh. Tadi Gina sebut lagu Sabian. Nisa Sabian. Kalau dia just lagu akapela yang tiada muzik tu apa semua. Saya tiba-tiba. Oh, itu akapela lah tu. Iya. Dia boleh masuk ke? Mungkin kita kasih echo sedikit. Woi, Boleh ke? Betul bang? Dar, kasih echo sedikit. Echo. Kira sini dulu kasih kejap. Okey, Bagi aku echo. datang. Full echo. Kau tengok sana. Dia echo. Okay, test. 1, 2. Halo, Anda bersama dengan kami di sini? Yes. Okay. Kita sudah sentuh pasal beberapa topik. Topik yang terakhir nanti kita sentuh. Tapi sebelum itu kita dengar dulu sedikit alunan suara daripada Gina ni. Ataupun si Kira ke yang menyanyi tu? Si Kira lah, kalau Gina ni nyaring sikit ni, nanti meletup ni mic. Coba bagi sedikit. Macam mana kalau Gina ni menyanyi? Versi Gina ni. Nisa Sabian. Dalam, Nisa Sabian tu. Tidak boleh. Hatilah hati heart. Matapi masa. Tak boleh lama-lama. Tak boleh, okey. Tak boleh. Uish. Tanpa buang masa, kita try dulu seling sedikit nyanyian daripada Nisa Sabian. Cover by Kira Bombas. Okey. Siapa yang mau bikin lagu apa nih? Kalau Nisa Sabian ini banyak betul, dia mengansurkan lagu-lagu dia berbahasa Arab. Ya betul. Dan dia mix dengan lirik Indonesia. Jadi kita cari mana yang boleh nyanyi di hari Jumat aja. Terus timbul rasa taubat. Oh ini. Timbul rasa taubat bagus sebab kita perlu sentiasa bertaubat. Sebab kita sentiasa melakukan kesalahan. Betul ke orang kadang kan? Oke, jadi kita nyanyi lagu akapela ya kan? Jadi apa yang perlu aku buat kalau kau menyanyi? Susah lah nak begini. Nanti jadi heboh pula aku menyanyi kan? Ya, Oke. cuma menghayati di mana rentak dia bermula, di mana dia rehat sekejap, di mana dia chorus, and then start sekejap, kami akan sambung selepas Kira berhenti. Kita, Akapela aja kan? yes, teruskan. Ya Habibal Qalbi, ya Ghairal Baraya, ya Lijit Nabil Haqqi, Rasul Al-Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Malwilana, Kalbidayah lil Hidayah, Kalbidayah, ya Malwilana, Kalbidayah lil Hidayah. Inta jiriyatuha bin nuril hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya ghaziral khair, ya Habiballah, ya dalilan nur, ya Habiballah. Itulah akapelanya. Ya, sentiasa memukau. Kalau saya dengar daripada sini, saya dapat rasa macam mana lontaran dalam betul suara si Kira ni. Memang dia ada satu keistimewaan yang tidak ada di Sadakan. Jadi kalau dia boleh cover lagu-lagu seumpama ini, kita rasa banyak lagi lagu yang sebenarnya boleh dipersembahkan dan mungkin satu hari nanti InsyaAllah Kira ada single. Amin. By YTV guys. Yes. Sebenarnya masih menantikan akan platform itu. Lirik sudah ada. No. Nah, lagu sudah ada. Cuma masa saja lagi yang belum ada. Reveal by Kira Bombastic. Bagi tahu sendiri pada warga Sandakan, kemungkinan Lirik itu besar sudah memang ada. so, suara ini sudah sudah diintai oleh komposer. Banyak sudah yang mengintai, tapi No, ada kekangan banyak. yang tak dapat dielakkan. Okay. Mungkin adalah nanti kita bisa. Alright. Jadi ada mungkin demo yang saya sudah terima lagu ada 2 sudah. Dua lagu. Saya boleh mention di sini. Satu daripada Abang Kamal daripada Generasi Studio, Kita Batangan. Wow. Yang satu coming soon daripada Jari-Jari Kembar. Jari-jari kembar. Jari-jari kembarnya apa? Dia kumpulan live band saya, Live tapi band. sebenarnya salah satu daripada yang pernah menekan nama Jari-Jari Kembar juga, dia ada lagu sendiri. Jadi lagu tu pertama, lagu tu dia nak bagi kepada lelaki.
Okey. Sebab jari-jari kembar ni ditubuhkan sebelum Kira lahir lagi. Sebenarnya orang apa yang So dia belum ada penyanyi yang sesuai untuk bawakan lagu tu? No, maksudnya dia banyak mengeluarkan lagu tapi untuk Okey. lelaki. Okey. Dan dia menciptakan lagi sebuah lagu konon Okey. untuk lelaki. Okey. Bila Kira adalah Bawa salah lagu satu tu. first penyanyi perempuan yang diorang bawa dan diorang mau serahkan lagu tu untuk Kira. Dan lagu tu pernah didendangkan sebelum ni oleh lelaki? Tidak pernah. Tidak pernah. Dia cuma dia didendangkan oleh owner dia sendiri. Dia Okey. mau buat demo saja supaya senang Demo untuk kita. saja. Jadi bila demo tu dia masukkan dengan suara saya, tapi itu naik sikit lah. So, belum ada dapat walaupun lagu tu dicipta untuk seorang lelaki yang akan menyanyikan dia. Iya. Tapi sehingga hari ini belum ada lelaki yang boleh bawa lagu tu. Belum. Dan bila tes masuk suara Kira, Masuk dengan suara Dengam. Kira. Dengam. Sebab dia punya lagu tu dia high tinggi. tengok tu. Lagu yang dicipta sebelum kelahiran Kira lagi. Iya. Dan dia sesuai untuk lelaki sebenarnya kalau ikut penulis komposer dia. Kumpulan apa daripada jari-jari Jadi kembar. kembar. Lama sudah daripada gitarisnya lagi. Sebelum saya masuk ke tim tu lagu tu memang ada di buku tu. Dan bila praktis dia coba buka lagu tu. Bilangnya, kau boleh bawa lagu ni ke? Macam mana rentaknya? Ada bilangnya. Unik. So satu benda yang apa saya rasa sesuai untuk kita kongsikan di Sandakan ni. Dan orang Sandakan tunggu sajalah kan. InsyaAllah. Kalau benda tu dapat diterbitkan, dia akan menjadi single kepada Kira dan kita ada artis Sandakannya. Ada itu yang confirm ada 2. Yang satu lagi daripada Abang Henry. Yang kena batangan tu kan? Itu Abang Kamal tu Kamal. lagu duet. Dia ada pernah bagi demo tapi dia bilang tunggu respon dulu sebab kan sekarang COVID-19 apa semua kan. Betul. Lepas tu yang tadi kedua tu jadi kembar dan Okey. yang ketiga tu Ada ada lagi. hint daripada Abang Henry. Siapa itu? Abang Henry tu adalah dia orang kuat pemuzik Sandakan juga, pemuzik juga Sandakan. Abang Henry ni juga memang aktif dengan apa tu ada nih satu event di KK yang melibatkan jazz. Okay. Tahu tak tu buat event tu tapi tajuk dia apa tu jazz. Jazz macam rentak-rentak lagu jazz. Jadi baru-baru gitu. tu ada dalam bulan lalu. Itu saya cakap tidak confirm Okey, tapi dapat, dia dapat, pernah hint dapat. lagu ni dengan saya dan lagu tu memang sedap dan lagu tu mengisahkan tentang kehidupan Kira. Ya. Dia memang kenal Kira lah. Kenal. Oh. And then dia nyanyi masa tu praktis. And then bila hari tu saya teruskan dulu. Bila hari tu tengah duduk santai-santai time lunch kan dia bilang bagus Kira lah yang bawa lagu ni. Macam terharu lah. Sebab dia punya sentuhan tidak pernah mengecewakan di pentas klub. Wow. So lagu tu kalau dia cipta disebabkan dia kenal Kira macam tu atau lagu tu sudah siap dan memang kena dengan Kira? Lagu tu kena dengan Kira. Lagu tu sebenarnya dia yang mau bawa. And then tapi dia dah izin aku untuk ambil lagu tu. Okey, Jadi apa yang saya insyaAllah mau lah kalau kongsikan ada tadi keinginan. saya bilang siapa mau kenal Kira, kamu tunggu lagu tu dan kamu akan tahu sedikit latar belakang Kira menerusi lagu tu. Ya, Betul kan Kira? ya, lagu tu tidak melambangkan ke arah cinta. Sebab Okey, dia okey. beransurkan satu message lah. Jadi bila tidak berunsur kepada cinta, sama ada hati sudah dimiliki atau belum, memang tiada kaitan sebab sejarah hidup mungkin tidak ada dalam percintaan. Ya, itu sejarah hidup. Itu sejarah cara tu. untuk menilai sedikit dari luar daripada lagu tu nanti. Gitu. Tapi alhamdulillah lah masih menantikan respon juga daripada cerita kembar. Okey. So yang bestnya sebenarnya di sinilah kita nampak keunikan Sandakan, kelebihan yang ada pada orang Sandakan. Kalau White TV ni adalah platform yang sesuai, that's why kita dapat peluang berkenal dengan Kira. Okey, Kira seorang master of ceremony, dia MC, dia pengacara dan dia juga boleh mempersembahkan lagu, suara yang saya sentuh tadi saya bilang memang suara dia memang sampai ke kalbu. Yang memang kita bilang kalau dia dengan muzik lagi memang Boleh lah, boleh lah. insyaAllah. And then dia sudah pun dipikat oleh komposer tempatan, Sandakan, Kinabatangan dan itu KK ke dia tu? Yang tadi? Itu keseluruhan. Pernah KK, pernah pergi round Sabah lah kan, round buat Sabah lah, persembahan. So boleh sudah buat bukan single. Tengoklah kalau komposer tu berminat dengan InsyaAllah. single lah. Kalau enggak, Betul. Tapi full yang terus saya satu album. nantikan sekarang ni adalah daripada jadi kembar lah. So sebenarnya Dinantikan. that's why lah semalam tu live di White Music Kira dapat perhatian tontonan yang banyak daripada orang Sandakan, mungkin juga kenalan dia dan ada yang komen di situ adalah orang yang bertanggungjawab yang salah seorang yang Kira sebut tadi. Siapa? Oh, no. Bukan. Dia ada di situ. Dia ada di situ.
Oh itu hanya apa dalam Itu grup band dalam kah? grup-grup band. Okey, ataupun grup pemuzik begitu kan? Grup musik dan juga supporter saya kan. Ya. Orang yang kuat, orang kuat saya, support saya lah. Saya sebenarnya mau kalau macam ada peluang lah kan, Kira boleh membuat apa nama cover lagu untuk orang tempatan di Sabah ni. Ya, coming soon. Mungkin saya Penyanyi-penyanyi akan bawa tempatan. masuk sini Along the Blues. Wah. Kami akan cover lagu tempatan orang-orang sini. Macam Dan- sinonim nama tu. Ya, Along the Blues. Along the Blues ni sebenarnya memang sinonim lah. Jadi kalau semua berkenalan, cari channel YouTube dia. Oh, memang itu nama dia. Along the Blues. Along the Blues. Hmm. Spelling the TH ni ke D saja? D-A. DA, The Blues. Oh, The Along Blues. The Blues. Okey. Along Nanti- dia bukan NG ya. ALONG. Along. Oh, Along. Along. Iya. Alright. Jadi Okey. insyaAllah mungkin kita akan bawa dia ke studio Wah. dan kami akan collaborate. Wah, Kita nak cover lagu versi akustik lah, lagu tempatan. okey. Siapa yang sebut bila bilang bawa ke studio? Ada seorang yang pernah komen kita dalam live begini. Bro. Bro Langau. Bro Langau. Itu bukan penyanyi kan? Bro Langau ni dia macam yang saya tahu dia ni DJ. Okey. Dia DJ. boleh MC. Dia boleh Okey. jadi penganjur dan dia boleh menyanyi. Oh, boleh menyanyi. Boleh pengacara majlis. Aku rasa dia memang full package. Okey. Saya ingat ada kena mengenai dengan yang dub apa? Ada Along dah. the Blues Along tu. the Blues tu orang Itu Sandakan. lain. Oh, orang Sandakan. Tapi yang pasti best. Kita kena bawa angkat nama orang Sandakan. Ya. Tak kisahlah dia adalah platform music. Betul. Okey, macam tadi Kira boleh menyanyi lagu yang banyak, apa orang bilang genre yang pelbagai. Ya. And then dia boleh macam tadi lagu berunsur Islamik juga Ya, boleh. Islami. Lagu Arab. Kira ni pandai lagu Arab kali. Boleh. Itu lagu Arab. Tidak, itu lagu Arab berbahasa Arab, Pak. Ay, Habibi. Ya Maulana. Ya, ente cakap itu sajalah. Itu saja saya ente cakap lah. Buat apa? Jadi sedikit selingan bah sebenarnya kita buat tadi tu kan. Betul. And then kita boleh sentuh dalam pula pasal si Gigi. Itulah. Pasal si Kira. Lagi. Kita sentuh dalam. Apa lagi yang kita belum sentuh pasal topik hari ni? Untuk Lubnan Ya, pun boleh. Lubnan. Ada perkembangan Lubnan. berkenaan dengan negara jiran, yalah. Ini adalah hubungan negara. Ya, hubungan negara. Semalam kalau tak silap last dengar memang Kementerian Luar kita sudi untuk menghantar bantuan kemanusiaan Alhamdulillah. di Betul. negara yang terjejas akibat letupan hari itu kan. Memang sangat menggegarkan dunia, bukan kawasan itu saja, berita dia sebenarnya menggemparkan dunia. Betul Mana lah. mungkin Sebab dia punya letupan tu bukan Ya. kecil. Dia Sangat melibatkan 4,000 orang cedera. Itu anggaran. itu anggaran lebih. Belum lagi yang ditemukannya ada yang tertimbus di tanah, Okey. belum lagi jumpa yang terpelanting ke laut. Ya, Orang belum mungkin- jumpa yang itu. Mungkin angka pun dia cuma kata hampir 140 orang yang Ya, terkorban. Tapi terkorban. cedera itu tidak ada angka yang tepat. Betul. Dia cuma kata lebih 4,000 Betul. orang itu. And then hospital pun tak mampu sudah menampung untuk merawat orang ni. Dan itu salah satu yang kita rasakan berduka cita juga lah Ya, betul. sebab atas Simpati. orang bilang simpati. Sebab benda tu bukannya main-main. Dan Betul. melibatkan hati, orang bilang kita bersimpati tapi ada pula orang yang tak bersimpati. Oh itu. Okey. Nah. Kita pun tidak mau terlalu membesarkan tidak membesarkan perkara isu itu. tetapi kita mau warga Malaysia atau khusus di Sandakan ni sensitif. Sensitif sikit dengan benda-benda Ya, begitu. Dan kesian lah. ada pula yang share, ni yang sumber daripada rakan-rakan Kira juga, yang share lambang sebelum meletupnya tu, dia bilang berbentuk mata Illuminati. Alamak. Jadi Apa sampai kena mengena dia itu, bilang eh? apa kena mengena. Jadi Jangan, kalau jangan. boleh jangan libatkan kaitkan Ke yang arah benda-benda begitu. begitu. Sebaiknya kita doakan. Ya, yang penting kita Ah, fokus kepada fokus ada yang begitu. cedera, ada yang mati, Ya, ada yang betul. terkesan betul di tempat tu. Dan ada yang juga bagi kesan positif jugalah tentang yang ini. Yes. Maksudnya sebenarnya anggaran kematian mungkin sekiranya bukan pandemik COVID-19 ni mungkin akan lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Sebab orang Masa keluar. COVID-19 tu orang-orang di office semua tidak bekerja. Okey, betul. Jadi di sekitar office yang tinggi yang Logik. menurut apa semua bilangnya kebanyakannya kosong sebabkan okey. berkuarantin. Ya, Jadi ya, itu ya. sebenarnya yang kematian tidaklah sampai yang Ya, betul, melonjak Jenny, naik. betul. Kalau So, bilang itu bilangnya hikmah lah. Itulah hikmah Itu di sebalik hikmahnya. kejadian pandemik COVID. Jadi tidak ramai seperti biasa Tidak mungkin semua. kan. Bilang Kalau- orang yang share tu orang sana bilangnya coronavirus save us.
Oh, gitu ya. Itu caption dia. Betul, Jadi betul, bila betul, Kira tengok gambar, ya betul. Sebab office yang kena sekitar tu, yang berdekatan dengan pelabuhan tu, Sebenarnya tidak mempenghuni. tidak Maksudnya tiada berpengaruh. pekerja. Kalau ikut biasa, Kalau ikut biasa dia banyak memang pekerja. tu angka korban Angka mungkin korban lebih lagi besar. banyak, lagi besar. Wow, Jadi jadi itulah alhamdulillah orang dalam bilang itu kita, hikmah dia. ya, itulah hikmah dia di sebalik kejadian yang orang tidak mau virus tu Iya, kan, virus tapi ada tu juga yang ada bilang thanks hikmah. to corona. Thanks to Sebab save corona. dorang Jadi kan. bila aku baca caption, komen-komen orang macam mau sebab je lah, mau Iya menangis kan? kan. Sebab alhamdulillah sebenarnya itu ada hikmah dia. Coronavirus betul, ni ada betul. hikmah dia. Sama juga lah dengan kita sekarang, kita elakkan bersentuhan, Iya, elakkan betul. bersalam-salaman. Betul lah. Itu sebenarnya bila kita boleh fikir balik, itulah hikmah dia. Banyak hikmah dia. Dan Betul, menangislah pula kita punya kru. Alamak. Jangan, kami cerita ni supaya kita tabah sebenarnya, tapi Sabar. tidak perlu Tapi serius memang ke itu. tak main-main. Tapi memang terkesan juga lah orang yang share Iya. tentang ada bilang coronavirus save us tu kan. Iya, Macam yang betul. dia bagi penangan yang positif juga. Okey, ada satu berita yang dikongsikan oleh kawan kita ni, dia petik daripada berita harian. Ya. Saya mau tahu ni apa cerita berita harian. Dia kata polis Lubnan bergelut hadapi kemarahan rakyat. Kenapa rakyatnya marah pula? Cuba kita tengok. Negara kita dah dapat tengok daripada skrin ni. Yang last kali ya. Dalam Tim White kita TV. YTV. Okay. Dikongsikan di dalam tim YTV. Kalau ikut tajuk, polis Lubnan bergelut hadapi kemarahan penunjuk perasaan. Kita mau tahu kenapa ada penunjuk perasaan di Saat-saat beginilah begini. Okay. berlaku. Beirut bilangnya pasukan keselamatan Lubnan semalam melepaskan gas pemedih mata bagi melarikan puluhan petunjuk perasaan anti kerajaan yang marah dengan tragedi letupan yang disifatkan berpunca akibat kecuaian kerajaan. Penggelut di Bandar Beirut itu berlaku di jalan yang rosak menuju ke Perlimin yang mana runtuhan susulan letupan Selasa lalu masih kelihatan di seluruh kawasan. Yalah, sebab dia punya kawasan itu kan besar sangat. Penunjuk perasaan membakar dan merosakkan kedai dan melempar batu ke arah pasukan keselamatan. Ini lapor agensi berita nasional dikendalikan kerajaan. Jadi polis kemudian melemparkan gas pemedih mata untuk meleraikan kumpulan kecil sebenarnya yang ganas mencederakan beberapa petunjuk perasaan katanya. Banyaklah dalam petunjuk perasaan itu ada yang tercedera. Tapi yang tak biasa, bila dia sebut tragedi ini berpunca Daripada daripada kerajaan. kecuaian kerajaan. Kalau di Malaysia lah, saya anggap benda ni mustahil untuk berlaku. Ya, betul. Satu, memang kita akan pastikan kita jaga SOP. Yang kedua, kita tahu sudah ada orang yang terkesan, terkorban, cedera, negara pun tidak dapat menampung dan bukan masanya untuk kita menyalahkan sesiapa. Itulah orang bilang inilah hikmah dia sebenarnya kan. Kita tidak minta pun benda itu berlaku. Jadi pihak berkuasa Lubnan berkata letupan itu dipercaya berpunca daripada 2.750 tan amonia netra disimpan secara cuai di gudang dekat pelabuhan Beirut sejak tahun 2013. Oh, sebenarnya lama sudah. Ia membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penunjuk perasaan yang mendesak pertukaran pemimpin yang didakwa tidak layak dan rasuah sejak Oktober tahun lalu. Ini aktivis menggesa mengadakan demonstrasi anti pemerintah besaran dengan mengetengahkan slogan gantung mereka di tali gantung esok. Tak ngam. Pada saya, kalau saya menilai daripada isi berita ni, tidak satu, diorang tidak patut menyalahkan sesiapa pada ketika ini. Kedua, kepada pemimpin. Kepada pemimpin, di sinilah pula diorang meminta supaya ada gantung-menggantung. Tak tahulah Sedangkan, istilah gantung mereka di tali gantung ni mau membunuh mereka atau sebaliknya. Jadi itu yang membuat kita tidak setuju sebab dia bilang gantung-menggantung. Bayangkan sekarang ni dalam keadaan yang pandemik COVID-19. Kedua, dalam keadaan yang huru-hara, masih bersedih. Tiba-tiba dia mau ke politik lah pula. Untuk nak kenakan pemimpin lah apalah semua. Kalau pemimpin tidak hukum gantung, kamu mengganti ke tempat dia. Marah kira. Okey, serius. Akan ada sesetengah pihak dan kami sendiri bukan menyatakan pendirian, tetapi ini komen kami lah, saya sendiri dan Kira sendiri itu mungkin komen sebagai kami lah. pembaca bila melihat maklumat Tapi seperti ini. bagi saya tidak terkesan sangat sebab dia bilang letak situ pengganas kecil, maksudnya taklah ramai pun. Mungkin lah.
tidak terlalu besar kecil. kan. Tapi sebab mereka dikenakan pemidi mata, sebab mengganggu kerja-kerja pihak keselamatan di sana yang sedang mencari korban. Iya, Di situ juga orang berteriak-teriak. Kalau aku di tempat aku lempang satu-satu. Kita tengok. Ikutkan perasaan memang begitu. Nah, tapi tak Ikut- tak baik ikut ke Tak perasaan baik. bilang si jenis tak Ah. baik, tak baik. Macam mana mau riliskan kita punya tension, suruh si Kira menyanyi. Wow. Itu saja permintaan. So, complete 1 hari 1 jam. Sudah kita bersiaran di White TV. Ya, ini, alhamdulillah. Kira. Kita dapat kongsikan maklumat yang kita rasa insyaAllah ada manfaat untuk warga Sandakan. Dan besok ni Kira, kita cuba ke tempat lain. Mungkin kita bukan Live berada pagi di kita studio. bukan di studio besok. Iya. Kita bagi tahu siap-siap kami bukan di studio dan besok kami berada di luar. Dan kami cuba live daripada sana. Kita akan coba live dan mungkin pembukaan dia dulu kita akan menyumbangkan lagu lepas baru kita sampaikan cerita-cerita gitu. Kita tarik dulu orang supaya tengok YTV. Iya. Jina ni tengah perform begitu. Mungkin dia tengah berduet dengan salah seorang member kru kita, Asgar ke, si Almi ke. Kan. Sampai kita bawa sahabat kita yang di belakang ni. Ah. Siapa ada di belakang tu? Abang Adin kah atau Abu Sijal kah siapa lagi atau satu? si Shikin kah, Oh, iya. Abang Man kah. Man Wow. baik bukan Okay. Bergabung meletup ke debum. Dan duduk situ, relax, santai. Santai. Lepas tu baru kita akan bercerita tentang apa yang kami ingin sampaikan. Yes, yang berlaku di sana. So guys, So, sebelum berlaku besok, boleh tinggalkan di ruangan komen tajuk lagu kamu. Ya, betul. Kan? Boleh request daripada sekarang lah. Jadi kan, kita buat susun preparation. lah dulu lagu tu. Ya. Di luar berbesok kan, jadi kita mau lagu Ya, tu. tapi kita tidak mau dengar orang-orang kru YTV minta, tim-tim kru. So, kalau dia minta lagu yang bukan-bukan, bah. Pang. Aku kenal tu siapa yang selalu minta lagu bukan-bukan. Kan? Kau ingat tenang, kau menyanyilah. Pikir ini CD. Telan CD. Kau ingat kira ni CD. Jadi itulah ya. Tinggalkan di ruangan komen kamu lagu. Nah, bila kamu sudah letakkan lagu tu, insya Allah kami akan lagu tu kalau Kira tahu lah kan, kita akan bagi respon Jangan juga. sebut kami. Kira saya yang menyanyi besok. Kalau Kira tahu lah, jadi siap-siap untuk besok. Ya. Alright. Oke, jadi sampai sini saja lah. Iya, sampai situ saja. Tapi sebelum sampai sini, jangan lupa follow kita punya Instagram, Ya. Twitter, tweet Ya. kita punya Twitter, Ya. dan juga subscribe YouTube channel. Ada orang mau kencing di depan. Dan juga jangan lupa follow Wave Music, subscribe balik lagi ke punya 100 yang hilang di YouTube channel kami. Tolong, Hashtag TV Sandakan dan juga Wave TV. Dan assalamualaikum, jumpa esok, bye bye. Terima kasih warga.